Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah semua? Ustazah harap awak semua sihat ya. Okey. Untuk PDPC pertama kita pada minggu ini, kita akan mulakan dengan pelajaran 1. Okey ya. Untuk minggu ni kita akan mulakan pelajaran 1 surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak awak semua mulakan dengan ayat hafazan. Okey, di mana untuk ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah ini, Ustazah akan bacakan terlebih dahulu. Selepas itu, Ustazah nak awak semua yang lain boleh ikut baca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Nanti di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan test lah. Ustazah akan test seorang-seorang. Seorang-seorang daripada kamu, sama ada kamu boleh hafaz ataupun tidak. 2 ayat ini sahaja untuk hari ini. Okey ya. Okey, dengarkan dulu bacaan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Okey. Okey anak-anak, kita tengok dulu apa maksud daripada ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah ini. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan, yakni keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Kemudian, jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Okey anak-anak. Apa yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 128 hingga 129 ini, dia nak menyatakan kepada kita di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan seorang rasul kepada kita semua. Okey, siapa rasul itu? Rasul itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa semua tahu kan? Okey, apa tugas Nabi Muhammad ini? Okey, antaranya dia menyebarkan dakwah Islam. Menyampaikan kepada kita, memberi tunjuk ajar kepada kita. Tunjuk ajar tentang apa? Tunjuk ajar tentang cara beribadah, tentang akhlak, tentang macam-macam lagi lah. Nak katanya apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, okey, melalui contoh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab apa kena ikut dia? Sebab Allah dah pilih dia menjadi seorang rasul. Rasul ikutan bagi seluruh umat manusia. Okey ya. Faham tak setakat ni? Okey, saya harap awak faham ya. Kita tengok yang seterusnya. Okey, anak-anak. Kita tengok pula intisari ayat. Okey. Intisari ayat ni maksudnya kandungan. Apa yang terdapat di dalam ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah ini. Okey, tengok yang pertama. Dia nak jelaskan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul daripada kalangan manusia. Nak jelaskan
Kenapa Allah utuskan Rasul itu dari kalangan manusia, iaitu dari kalangan kita sendiri? Kenapa bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan syaitan? Kenapa? Sebabnya, kita kan manusia. Jadi Allah kena pilih seseorang yang sama macam kita juga, manusia juga. Supaya kita boleh nampak, kita boleh tengok, kita boleh ikut seperti mana yang dia lakukan. Katakanlah, kalau Allah pilih dari kalangan jin ataupun syaitan, kita nampak tak mereka? Kita tak nampak mereka kan? Jadi macam mana kita nak ikut apa yang Allah suruh kita buat? Macam mana kita nak ikut dia sedangkan kita tak nampak dia? Sebab itu Allah pilih dari kalangan manusia itu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok intisari ayat yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat buat umatnya. Yang ni pun saya rasa awak semua maklum. Rasulullah, dia setiap kali dia menyebarkan dakwah, kalau umatnya melawan, menentang dan tidak menerima, dia tidak pernah melawan semula. Dia sendiri pernah sampai tahap pernah dilemparkan najis ketika menyebarkan dakwah. Tapi apa tindakan Rasulullah? Dia hanya berdoa dan dia minta kepada Allah supaya umatnya ini tidak diturunkan azab di atas segala perbuatan mereka. Malah dia doa, dia minta Allah bukakan hati umat-umat dia ni supaya menerima ajaran yang dia bawa, supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu intisari ayat yang kedua. Okey, kita tengok intisari ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hamba-hambanya. Betul ya? Allah itu sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Apa sahaja, contohlah, apa sahaja ujian, apa sahaja dugaan yang Allah berikan kepada kita, semuanya mesti di atas kemampuan hamba dia. Tak mungkin benda yang dia bagi tu di luar kemampuan kita. Ataupun apa sahaja yang kita rasa kita nak, kita perlu, Allah kata doa. Doa. Nescaya akan dia perkenankan. Cepat ataupun lambat. Sebab apa? Sebab sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sangat pengasih dan penyayang. Itu ya. Kita tengok intisari ayat yang keempat. Umat Islam perlu bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam ayat ini jelas, dia ada menjelaskan, dia ada menyatakan di akhir ayat ya, dia ada mengatakan tak kira lah dapat tentangan macam mana sekalipun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bertawakal. Okey, apa maksud tawakal anak-anak? Apa maksud tawakal? Okey, tawakal tu maksudnya berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah habis daya usaha kita. Itu dia. Contoh ya. Contoh awak semualah. Awak semua nak menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021 ni. Betul tak? Semua nak SPM kan? Jadi, apa usaha awak sebelum awak bertawakal, sebelum awak kata, tawakal je lah Ustazah. Sebelum awak kata macam tu. Apa usaha awak? Mestilah kena belajar bersungguh-sungguh kan? Belajar, ulang kaji, jawab segala soalan yang ada, buat latih tubi dan sebagainya. Dah habis daya dah ni. Dah buat habis semua. Barulah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Sebanyak mana usaha kita, sebanyak itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Itu janji Allah. Kita tengok intisari ayat yang ke-5. Seluruh makhluk di langit dan di bumi berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita ni manusia biasa. Kita ni tak ada apa-apa kuasa. Apa yang ada di atas muka bumi ni, sama ada di langit, di bumi, di mana-mana sahajalah. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ni pun manusia, Allah yang jadikan kita. Nampak tak? Apa yang ada di sekeliling kita? Pokok, tumbuh-tumbuhan. Tak payah tengok jauh-jauh lah. Tengok langit je. Macam mana langit tu boleh terbentang luas tanpa ada paksi yang menahan dia? Tapi pernah tak langit tu jatuh? Tak pernah kan? Sebab apa? Itulah tanda kekuasaan Allah. Salah satunya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey anak-anak, faham tak? Kalau ada tak faham, boleh tanya direct pada Ustazah dalam grup ataupun PM personal dengan Ustazah, tak ada masalah. Okey. Untuk hari ini habis setakat ini.
Okey ya, kita dah belajar tentang surah Taubah ayat 128 hingga 129. Tugasan untuk minggu ini. Ustazah nak awak hafaz 2 ayat ini. Ustazah bagi masa daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Lama ya 5 hari. Okey, andai kata hari ni juga awak dah dapat hafaz. Awak PM je Ustazah, awak kata Ustazah saya dah hafaz. Okey. Ustazah akan buat video call untuk test bacaan seorang demi seorang. Macam mana nak test? Okey. Awak kena pejam mata. Ustazah akan buat video call. Awak kena pejam mata dan baca depan Ustazah. Itu tanda bukti yang awak dah hafaz dan apa yang kita belajar hari ini tercapai. Okey anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk next akan datang. Assalamualaikum.